Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita ambil sikitlah masa 15 ke 20 minit macam tu insya-Allah. Saya tak berhajatlah nak berbincang tentang Ramadan, tentang Lailatul Qadar. Saya ingat tuan-tuan pun dah hafal dah. Ayat puasa pun hafal dah. Ayat berapa tak? 183 surah Al-Baqarah. Baik. Jadi antara tuntutan yang penting yang kita nak bincangkan pada malam ini ialah berkenaan dengan kita mentadabbur Al-Quran. Mentadabbur Al-Quran. Yang mana kalau kita melihat seperti mana yang Allah sebut di dalam surah Muhammad pada ayat yang ke-24, Allah menyatakan kepada kita, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah menyatakan kepada kita, tidakkah kamu mentadabbur Al-Quran? Kamu mengambil intipati tak? Kamu beramal dengan Al-Quran? Ataukah hati kamu telah terkunci daripada memahami dan juga mentadabbur Al-Quran? Dan kemudian kalau kita tengok pada sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, seperti mana disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah, beliau menyatakan kami tidak akan berpindah daripada 10 ayat ke 10 ayat yang lain setelah kami mentadabbur dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tu tengok generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kemudian disebut oleh Al-Hafiz Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Siyar A'lamun Nubala, bila mana membincangkan tentang satu orang sahabat yang sangat hebat, sangat besar. Namanya ialah Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar Khattab ni dia buat apa tuan-tuan? Dia tugas dia ialah dia mengaji surah Al-Baqarah selama 12 tahun. Selepas 12 tahun baru dia mengkhatamkan surah Al-Baqarah. Nak menceritakan betapalah generasi para sahabat ini, mereka bukan sekadar membaca Al-Quran, tetapi hati mereka terlalu dekat dengan Al-Quran. Jadi saya nak ambil sikit apa yang saya baca pada malam ni daripada juzuk yang kedua dan juga saya petik pada juzuk yang ketiga daripada surah Al-Baqarah, bermula daripada ayat yang kalau kita tengok tentang isu berkait dengan kiblat. Kalau tuan-tuan boleh tengok kejap saya ni kan ayatnya. Okey. Kita ambil daripada ayat Allah sebutkan tentang 147 pada muka surat 23. Jadi saya suka kita selain daripada imam baca apa, kita nak tahu sikit lah apa sebenarnya imam baca tu. Kan apa makna dia, apa secara ringkas tentang ayat yang dibacakan itu. Kerana ia merupakan salah satu daripada kita mentadabbur, dan tadabbur tu wajib. Tadabbur tu adalah wajib seperti mana kata Al-Imam Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan, ketika mana menyebut surah Muhammad ayat 24 tadi, beliau menyatakan wajib bagi setiap orang Islam yang beriman kepada Allah, kitab dan Rasulnya untuk mencari dan mengambil intipati daripada Al-Quran. Wajib. Kan? Maksudnya kita nak faham, kita nak beramal dan sebagainya. Jadi, saya bacakan ayat tadi daripada surah Al-Baqarah dalam muka surat 23. Betul-betul awal pada juzuk yang kedua tu. Okay. So, antara isunya ialah, kalau kita tengok kat sini berkenaan dengan ayat 147, ayat 148, 149, 150. Yang ni cerita tentang isu kiblat. Kiblat. Yang mana sebelum itu Allah sebutkan tentang bahawa orang Yahudi dalam kitab mereka yang dipanggil sebagai Taurat, dan juga orang Nasrani, Kristian itu dalam kitab mereka yang dipanggil sebagai Injil, yang sebelum diubah itu. Sebelum diubah. Telah tertera bahawa Muhammad itu akan muncul pada akhir zaman dan dia merupakan Rasul yang terakhir. Maka apa yang mereka buat? Mereka menipu, mereka memadamkan nama Muhammad itu. Mereka kata tak ada lagi dah Nabi lain. Tak ada dah, melainkan yang ada Musa dengan Isa. Lepas tu tak ada dah. Maka mereka memadamkan Nabi, baginda Nabi SAW. Ini antara perbuatan yang sangat terkutuk lah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mencela mereka. Dan Allah sebut pada 148 daripada surah Al-Baqarah tu, Allah menyatakan apa? Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Allah menyatakan kebenaran itu daripada Tuhan kamu. Kan? Kebenaran kedatangan Muhammad itu daripada Tuhan kamu. Maksudnya daripada sudut amalan kita, sunnahnya, amalannya, perbuatannya, semua kita kena mengikut baginda Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Yahudi dengan Nasara telah menafikan kedatangan Nabi, begitu juga kita tidak boleh sama sekali dengan meninggalkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian apa isu yang seterusnya? Kalau kita tengok kepada ayat yang seterusnya, ayat 184, 189, 150, yang ini cerita tentang peristiwa kiblat. Peristiwa kiblat, pertukaran arah kiblat. Dan ini merupakan satu yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, pertama sekali hukum yang mansuh di atas muka bumi ni ialah hukum pertukaran arah kiblat. Itu hukum yang mansuh ni maksud yang dihapuskan. Maksudnya manusia dah tak boleh menghadap ke Masjidil Aqsa. Mereka kena menghadap ke Baitullahil Haram, kena menghadap ke Kaabah. Kan? Jadi ayat ni Allah sebut, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Tuan-tuan tengok, kenapa ayat ni diulang-ulang? Tu pada ayat 149. 150 pun sama juga. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Satu, ulang lagi. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. 3 kali Allah ulang. Ni pelik ni. Kan? Pelik ayat ni. Pertama, adakah untuk penekanan bahawa setiap kita apa ibadah sekalipun mesti menghadap ke arah kiblat? Ataupun apa maksud sebenarnya? Baik, kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau Tafsir Jami'ul Quran, Jami' lil Ahkamil Quran. Beliau menyatakan bahawa ayat pertama tu 150, ayat 149, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, kena hadap ke Masjidil Haram. Siapa? Orang-orang yang berada di Mekah dan sekitarnya. Bila dia salat, dia kena hadap ke Masjidil Haram. Arah tu bukan arah, kena bangunan tu. Bangunan tu. Sebab tu kalau kita tengok orang solat tu kan mengelilingi Kaabah. Bila depan Kaabah tu mengelilingi Kaabah, kerana perintah Allah. Dekat kamu berada dekat Mekah, kamu kena menghadap ke arah Kaabah. Okey, tu pertama. Kata Imam Qurtubi, yang kedua, bila Allah sebut pada ayat ni pula, ayat 150, sama juga ayat tu diulang supaya kamu menghadap ke Masjidil Haram. Untuk siapa? Untuk mereka yang selain berada di Mekah. Maksudnya di Malaysia ke, Zimbabwe ke, mana-mana lah kan. Jadi bila mereka salat, mereka tetap menghadap ke arah Kaabah. Tak boleh arah lain. Tak boleh arah yang selain daripada Kaabah. Baik. Kemudian Allah ulang lagi, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Yang ni untuk orang yang perjalanan dalam musafir. Kata Imam Qurtubi, bila dia bermusafir, maka dia berhenti dekat mana sekalipun, tengah hutan sekalipun, apa pun, dalam perjalanan dia, balik kampung ke apa, tetap bila dia salat, mesti menghadap ke arah kiblat. Nampak? 3 kali Allah ulang tu untuk orang berada di Mekah, selain daripada yang berada di Mekah, dan juga orang yang dalam perjalanan musafir, bila dia salat buat ibadah, mesti menghadap ke arah kiblat. Ini kita kata tentang arahnya dan tentang arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat seterusnya saya bacakan tadi berkenaan dengan pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pada ayat ke-151. Tugas Rasul ni apa? Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ada 4 tugas Rasul kat situ. Pertama, membacakan kitab Allah, ayat-ayat Allah. Yang kedua, membersihkan hati, tazkiyatun nafs, bersihkan jiwa daripada apa? Sifat mazmumah, sifat-sifat terlarang dan sebagainya. Wa yuallimukumul kitab, mengajarkan kamu Al-Quran. Wal hikmah. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Tafsir Karimur Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan, bila menyebut tentang isu ni, bila sebut hikmah, kitab wal hikmah. Kitab wal hikmah. Hikmah tu maksudnya sunnah. Hikmah tu maksudnya hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Maksudnya Nabi ni sendiri datang bawa Quran, Nabi ni sendiri datang menceritakan tentang amal ibadah melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam riwayat Abu Daud kata baginda Nabi SAW, hadis sahih, ala innani utitu Qur'ana wa mithlahu ma'a. Sesungguhnya kami datangkan kepada kamu Quran dan sesuatu yang sebiji, serupa seperti itu, iaitu hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas Rasul kat sini ada 4, datang kepada kita dan kepada seluruh umat, semua Rasul. Terutama umat Rasul sallallahu alaihi wasallam lah. Pertama, nak membersihkan jiwa, membacakan Alkitab Quran, kemudian apa? Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis wahyu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Allah sebut seterusnya, saya lompat sikit. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Allah menyatakan pada ayat ini cerita tentang orang yang dalam kesusahan, kepayahan, dia nak minta tolong, maka antara benda yang dia kena buat adalah sabar dan salat.
Sabar dan solat. Sebab tu dalam riwayat Imam Ahmad, hadis yang sahih, baginda Nabi SAW, bila mana ada je dalam kesusahan, baginda akan solat 2 rakaat. Baginda akan solat 2 rakaat. Dan bersabar. Sebab kita, bila minta dengan Allah ni, tak boleh tergopoh-gapoh. Minta malam ni, besok nak jadilah. Tak boleh. Boleh jadi benda tu Allah jadikan lewat. Boleh jadi Allah tak bagi dekat dunia. Boleh jadi Allah bagi kelebihan banyak dekat akhirat. Boleh jadi. Itu sebab doa-doa kita ni tak semesti kita minta ni mesti terus dapat. Mungkin 5 tahun, 10 tahun di sisi Allah. Allah Maha mengetahui. Tapi tugas kita ialah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau tengok pada tengah-tengah ayat puasa pun, kita tengok pada ayat 186 surah Al-Baqarah selepas ni, Allah menceritakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kan bila mana hamba-Ku minta pada aku, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku sangat dekat mengabulkan, memperkenankan doa yang mereka pohonkan. Jadi itu satu benda yang kita kena ingat, bahawa bila ada kesusahan, kepayahan ataupun dalam keadaan apa sekalipun, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk sabar. Dan sabar tu 3 lah. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, sabar ketika kena musibah, sabar ketika buat baik, sabar menjauhkan diri kita daripada maksiat. Ni 3 perkara ni. Kan? 3 ni kita kena sabar. Buat baik pun kena sabar. Kan malam ni kan, contoh nak tahajud lagi, nak sambung baca Quran, penat lah, apalah, besok kerja. Contoh kan, kena sabar. Kan nak buat baik tu kena sabar. Nak buat jahat pun, tengok orang buat jahat, tengok apa semua pun kena sabar. Kena musibah. Apa-apalah musibah, kecil ataupun besar, maka pun kena sabar. Jadi di sini menunjukkan bahawa betapa Allah suruh kita bersabar dan salat, mohon minta pada Allah, dan Allah akan bersama membantu, beri pertolongan kepada orang yang sabar. Baik, 185, 186. Saya ambil sini je lah. Yang bahagian kedua tu nanti kita sambung. Okey. Allah sebut, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu sangka orang yang mati syahid ni mereka tu mati di sisi Allah. Bahkan mereka di alam barzakh, orang yang mati syahid ni mereka hidup. Mereka hidup. Sebab tu dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, ketika mana mereka bertemu dengan Tuhan mereka, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah ni, kan, mereka buat apa tuan-tuan? Dengan keadaan yang penuh berseri-seri, dengan keadaan mereka boleh bertemu antara satu sama lain, roh-roh orang yang mati syahid. Dan kemudian pada waktu tu mereka minta kepada Allah. Minta apa tuan-tuan? Mereka minta, ya Allah, kembalikanlah kami semula ke dunia untuk kami berperang dan kami nak mati syahid lagi. Tu hebat dia orang mati syahid tuan-tuan. Kan? Tapi Allah kata, tak ada lah, kamu dah buat yang terbaik apa semua ni, maka itu tidak lagi dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata orang-orang yang mati syahid tu, roh-roh yang mati syahid tu, mereka kata apa? Kalau penduduk dunia tahu yang ini kelebihan Allah bagi kepada orang yang mati syahid, nescaya mereka tidak lagi tertunggu-tunggu untuk mati syahid. Tu kehebatan ayat ni, nak cerita orang-orang yang mana di sisi Allah adalah orang yang keadaan mereka mati syahid tetapi hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu kelebihan dia tuan-tuan. Dan sebenarnya termasuk juga roh orang beriman. Roh orang beriman juga dikira sebagai orang yang hidup di sisi Allah dengan keadaan penuh keimanan. Kan tuan-tuan jangan bayangkan macam mana orang yang mati ni dia terus masuk syurga. Sebab dalam hadis riwayat daripada ni tuan-tuan, satu hadis yang sangat hebat. Riwayat daripada 3 mazhab. Imam Ahmad riwayatkan daripada Imam Malik, Imam Ahmad riwayatkan daripada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i riwayatkan daripada Imam Malik, riwayat daripada Ka'ab bin Ujrah, Ka'ab bin Abdurrahman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak silap saya namanya tu. Dan kemudian kata Nabi SAW, innama nasmatun mu'min ya'luq fi asjari jannah hatta yarji'allahu ila jasadi yaumal qiyamah atau yaumal ba's. Kata baginda Nabi SAW, roh orang beriman dia bergantungan pada pokok-pokok di syurga, sehingga Allah kembalikan kepada jasadnya pada hari kiamat. Roh tu beriman, dia dah masuk syurga tuan-tuan. Roh kalau tak beriman, dia dah masuk dalam neraka. Habis tu macam mana pula dengan hisab? Kan ada hisab, ada mizan, betul tak? Macam mana dah tahu ada syurga, ada neraka? Kerana saya suka pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam bab ni. Kata beliau, roh orang beriman dan jasad ni yang paling sempurna masuk dalam syurga bila roh dengan jasad tu bersatu. Bila masuk syurga. Itu kelebihan dia. Kalau roh saja dia tak dapat nak buat apa, dia roh saja. Roh saja, kan? Kalau jasad lah. Sebab tu ada timbangan amal. Maka timbangan amal ini timbang jasad. Banyaklah riwayat yang sebut tuan-tuan. Dalam riwayat Imam Ahmad dan sebagainya, ada yang timbang tu buku catatan amalan, ada yang ditimbang itu adalah amal kita, ada yang ditimbang itu adalah tubuh badan kita. Allah akan timbang. Bukan cerita gemuk ke apa tak?
tapi ceritanya ialah sejauh mana kekuatan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka roh itu di syurga, dan paling sempurna bila mana dah berlaku hisab mizan, roh bersatu dengan jasad, manusia berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jangan terkeliru tu, roh habis tu hisab mizan apa? Tak, tu roh saja. Dia bukan dengan jasad. Paling sempurna adalah jasad dengan roh. Itu kelebihan bagi orang yang berjihad, dan kita pun tuan-tuan kena niat berjihad. Kata baginda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, wa in mata ala firasyih. Satu orang yang berniat sungguh nak pergi berjihad di jalan Allah, nak pertahankan agama Allah, dia dikira mati syahid walaupun mati di atas katilnya. Tengah tidur tu meninggal dunia. Niat sungguh nak berjihad tu, ada masa nak berjihad, dia memang nak pergi berjihad, nak bantu Islam, nak kembangkan Islam. Maka walaupun dia meninggal dalam keadaan sedemikian, tetap dikira sebagai pahala berjihad. Baik, last sekali tuan-tuan, pada ayat 155, ini ujian kepada manusia. 5 ujian Allah bagi. Pertama, khauf, ketakutan. Wal ju', kelaparan. Wan naqsim minal amwal, kekurangan harta. Kemudian juga wal anfus, kematian. Wath thamarat, kekurangan buah-buahan. Ni 5 ujian tuan. Pertama, takut. Kata Imam Syafi'i, takut ni macam-macam tuan-tuan. Takut kita, takut itulah, takut ni, takut nak mati, takut kena landa banjir, takut macam-macam jenis takut ada. Semua manusia rasa takut. Takut nanti anak dia buat ni, takut dia anak dia kat universiti ke contohnya, nanti anak dia buat apa, kita tak ada pada pandangan mata. Semua takut, rasa takut. Maka Allah uji ketakutan itu kepada manusia. Satu. Yang kedua Allah sebut lepas takut, wal ju', kelaparan tuan-tuan. Kelaparan. Allah uji fakir miskin, Allah uji kelaparan, Allah uji tak menjadi bisnes, Allah macam-macam Allah uji. Maka ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kurang harta. Kurang harta, kena curi, kena rompak, kena banjir, kena apa semua, Allah uji. Kemudian yang keempat Allah sebut kat sini ialah kekurangan wal anfus, kematian. Anak meninggal, orang yang kita sayang meninggal, tu Allah uji tu. Dan kemudian wath thamarat, buah-buahan tak jadi tuan-tuan. Ada kebun buah-buah tak jadi, kan? Baru banjir ni kalau tuan-tuan baca dekat mana, belah Johor ke belah mana entah, dia buat kebun jagung, berapa ekor dia buat, habis tenggelam belaka. Allah uji buah-buahan dia, Allah uji pendapatan dia, Allah uji hasil-hasil tanaman dia. Maka Allah kata, semua yang Allah uji ni, Allah nak sebut satu je hujung dia. Sama macam Allah sebut tentang kamu nak minta pada Allah, kamu minta dengan apa? Solat, dengan sabar, dengan solat. Dan kemudian Allah kata hujung ayat tu, wa basyiris sabirin, katakanlah orang yang diuji harta dia, kurangnya tanaman dia, kematian, ketakutan, kelaparan, kalau dia betul-betul sabar, dia tahan dengan ujian Allah, wa basyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kan? Jadi inilah secara ringkas tentang ayat yang kita sebutkan pada malam ni. Yang separuh lagi tu saya ambil daripada ayat 275 surah Al-Baqarah sampai 280, yang tu mungkin kita tak sempat lah tuan-tuan. Kalau kita syarah lagi, maka boleh jadi ke subuh lah. Jadi saya berhenti dulu setakat tu. Mudah-mudahan kita dapat sikit apa yang kita baca tadi, kita faham. Sana cerita tentang jihad, sana cerita tentang ujian, sana cerita tentang kesabaran, sana cerita tentang peralihan kiblat, dan bagaimana orang-orang Yahudi dengan Nasara mendustakan kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.